dia punya dinding dan juga ceiling dia menggunakan asbestos kan, asbestos. Tapi sekarang tidak dibenarkanlah, dihapuskanlah sebab itu adalah dia adalah hazard. Asbestos ni dia adalah fiber chemical yang sangat halus dan dia merupakan benda partikel yang ringan dan apabila masuk dalam aliran pernafasan kita dan dia umpama seperti pisau yang boleh mencarik kita punya lung, dia boleh mencari kita punya lung. Jadi itulah bahaya dia kan. Ini pula boric acid kan. Dulu kalau boric acid, kalau dulu boric acid ni 30 tahun yang lalu banyak digunakan dalam pengawetan makanan lah. Pengawetan makanan khususnya cili bo. Jadi kesan dia, kepekatan yang tidak terkawal, dia mengakibatkan buta lah kepada pengguna kan. Boleh mengakibatkan buta. Sebab selalunya penggunaan boric acid ni makin pekat orang gunakan, makin tahan makanan itu. Makin lama tempoh luputnya. Jadi dia boleh membahayakan kesihatan lah. Jadi sekarang ni jangan risaulah. Sekarang ni mereka tidak menggunakan boric acid tetapi lebih menggunakan natural product lah, macam acid fatin begitulah. Di antara contoh adalah acid fatin. Acid fatin ni dia buat daripada dedak padi lah, dedak padi yang diekstrak itu menghasilkan acid fatin. Sekarang ni jangan risaulah, lebih kepada hasilan semula jadi. Okey, ini penghapusan lagi. Kalau kita merujuk kepada satu regulation yang dipanggil USECHH ataupun usage. Usage ini dia punya istilah, U ni adalah use and standards of exposure of chemical hazard to health regulation. Di sini kalau dia ada senaraikan banyak senarai bahan kimia. Dan yang saya bulatkan ni contoh yang mungkin ada di tempat tuan dan puan. Mercury. Mungkin ada mercury. Tapi jangan salah tafsir. Mercury di sini maksudnya mercury yang logam mercury. Bukan mercury yang macam mercury sulfat, nitrat sulfat, mercury. Bukan garam lah, bukan garam. Tetapi dia ada unsur je lah. Kalau dia mercury walaupun dia adalah organik, garam organik tetapi masih lagi hazard lah. Cuma dia bukan kategori terlarang lah. Tapi kalau dia mercury yang memang bukan sebatian unsur begitu saja, maka dia memang memang diharamkan sudah penggunaan dia. Ini contoh mercury. Apakah contoh mercury yang terdapat di sekolah? Kalau dahulu, zaman saya bersekolah dahulu, termometer tu, raksa tu kan, warna apa tu? Dia warna jernih, dia cecair mercury kan. Okey. Kemudian ini adalah satu benzin. Ini salah satu benzin yang saya nyatakan tadi lah terlarang. Okey, sama juga. Okey, seterusnya kita pergi kepada penggantian. Contoh dia adalah menggantikan dengan hazard alternatif yang kurang beresiko. Kaedah ini adalah dengan cara menggantikan atau menukar sesuatu yang menjadi punca, menghapuskan terus punca penjanaan hazard atau amalan kerja yang berbahaya dari tempat atau proses kerja. Contoh, menggunakan spatula ataupun scalpel bagi menggantikan bahan kimia untuk menanggalkan kesan ataupun cat ataupun grease dan lain-lain. Ini selalunya kalau dahulu, masih lagi dahulu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saya masih ingat lagi masa di Makmal, kebanyakannya kita menggunakan acid chromic untuk menanggalkan sesuatu kesan terhadap glassware, bikar kondenser, libek apa-apalah kita akan gunakan acid chromic. Kenapa? Disebabkan benda-benda asing itu perlu ditanggalkan supaya memastikan eksperimen yang dijalankan adalah hasil yang diperoleh adalah tulen. Kalau dahulu kita menggunakan benda-benda begitulah. So, dicadangkan di sini adalah salah satu lagi selain pada acid chromic adalah thinner. Sekarang ni masih digunakan kan thinner untuk menanggalkan cat-cat. Dia ni sebenarnya adalah memang
ialah dia adalah carcinogen lah kan. Carcinogen tu boleh mengakibatkan kanser lah. Jadi caranya adalah bahan itu kita tidak gunakan dan kita gantikan dengan menggunakan scalpel ataupun menggunakan bahan kimia itu juga, cumanya agak sedikit. Kita gunakan sedikit dan kita cairkan. Ataupun kita menggunakan scalpel. Itu salah satu penggantian lah daripada kita deal terus dengan sumber yang berbahaya itu, kita coba menggunakan pencairan dan juga dengan menggabungkan scalpel ataupun spatula lah. Okey, ini salah satu contoh lagi penggantian, tapi ini hanyalah gambaran saya lah kan, iaitu kalaulah minyak tanpa plumbum tu, plumbum ni sudahlah plumbum ni boleh merencatkan otak sebenarnya, boleh merencatkan perkembangan otak, tapi bukan untuk orang dewasa, selalu kanak-kanak lah boleh merencatkan. Jadi sebab itulah dicadangkan menggunakan minyak kenderaan tanpa plumbum. Tapi ini resiko gangguan psikomotor dan sistem saraf lah kan. Jadi itu salah satu contoh. Contoh yang kedua adalah drill, hand drill kan, ataupun kalau orang Sabah sebut bor. Drill ni yang ada kabel ni, kalau kita menggunakan drill yang ada kabel dan memanjat, boleh mendatangkan resiko kan. Mungkin dia terpintal, dan seorang yang memanjat terpintal lagi kan boleh mengakibatkan terjatuh. Itu adalah hazard. So drill itu sendiri adalah hazard. Jadi cara dia adalah menggantikan drill juga tapi tanpa wire, menggunakan bateri. Seperti ini. Bor yang tiada wire, guna bateri. Itu salah satu contoh penggantian lah. Okey. Ini yang di sekolah. Contoh, menggantikan dengan hazard alternatif yang kurang berisiko. Aktiviti penyulingan di makmal menggunakan termometer. Kalau dahulu banyak menggunakan merkuri, jadi dicadangkan di sini kita gantikan termometer merkuri itu dengan menggunakan termometer alkohol. Bagaimana membezakan termometer merkuri dan alkohol? Kalau termometer merkuri itu di tengah-tengah dia di sini ni di lut sinar jernih, bukan jernih lah. Jernih ni macam air. Dia lut sinar lah, raksa, warna raksa, keputih-putihan dan mengkilat. Itu adalah raksa, itu adalah merkuri. Tapi jika dia alkohol, dia adalah warna merah, itu adalah alkohol. Kan? Jadi cara satu dia adalah penggantian. Kalau dahulu zaman saya bersekolah memang semua termometer adalah raksa, adalah merkuri. Tapi saya yakin pada zaman sekarang ni semua termometer menggunakan alkohol. Sekarang ini kebanyakannya menggunakan alkohol. Even kami di UMS pun tidak ada lagi menggunakan raksa, semua menggunakan alkohol. Okey, penggantian seterusnya ini pula adalah selalu sekiranya tuan dan puan terlibat dengan eksperimen ataupun amali kan, khususnya selalunya kalau sekolah menengah ni form 6 ni, tingkatan 6, dia menggunakan hexane selalunya untuk extraction kan, itu dia kromatografi kan, dia run selalunya itu contoh, bukan selalunya di tingkatan 6. Maksudnya eksperimen yang buat extraction ada untuk tingkatan 6 biasa menggunakan eksperimen extraction. Jadi kadang-kadang ada juga menggunakan hexane. Jadi hexane ni, sedangkan hexane ni dia adalah benda yang berbahaya. Tetapi dia adalah solvent. Jadi di sini dicadangkan menggantikan hexane kepada petroleum ether. Kenapa kita gantikan? Atas justifikasi, hexane dan petroleum ether mempunyai polarity index yang sama, 0.1, 0.1. Maksudnya dia punya kekuatan, dia punya tindak balas untuk mengeluarkan anion pada sampel adalah sama kekuatan dia. Ini maksudnya lah polarity dia adalah sama. Jadi kita mencadangkan menggunakan petroleum ether. Still chemical, still bahaya, tetapi bahayanya sebagai flammable sajalah, bukan hexane kan. Hexane bukan saja flammable, malah dia juga boleh mengakibatkan kemudaratan yang lebih
sebab dia sudah tersenarai bahan kimia yang berbahaya. Itu cara satu contoh penggantian. Oke, seterusnya kita pergi hierarki yang ketiga, yaitu pengasingan. Asingkan punca hazard dari orang dan laluannya. Contoh, mengasingkan gas termampat seperti nitrogen, acetylene, helium daripada ruang bekerja. Kalau di makmal tuan dan puan mempunyai memerlukan gas-gas seperti acetylene, nitrogen, yang mana gas tersebut juga berada dekat dengan equipment ataupun peralatan, maka dikehendaki untuk diasingkan, sebab jika tidak diasingkan, gas itu sendiri sudahlah berbahaya. Malah jika gas tersebut jatuh, gas nitrogen ataupun mana-mana gas itu terjatuh, picu pada kepala gas itu tercabut dan mengakibatkan tekanan yang kuat. Sedangkan gas ini adalah tong besi yang boleh sehinggakan jika tekanan ini kuat, dia umpamakan seperti peluru yang boleh membocorkan dinding konkrit. Itu dia punya hazard. Selain daripada itu, dia juga adalah flammable lah. Selain daripada flammable, mudah terbakar, dia juga gas-gas dia tu adalah merengsa, kan? Itu dia punya hazard. So, asingkan. Iaitu ini salah satu contoh lah bagaimana gas diasingkan daripada tempat bekerja. Okey, pengasingan seterusnya adalah chemical. Chemical itu diasingkan di store, bukan chemical diletakkan, ditempatkan di makmal yang terbuka. Bayangkan pelajar, pelajar ataupun murid-murid yang masuk di makmal, ataupun mungkin bukan murid-murid tetapi pengunjung ataupun cleaner yang masuk di makmal melakukan kerja rutin pembersihan, sedangkan chemical diletakkan di meja amali. Jika tersentuh dan terjatuh pada lantai, pecah, mengakibatkan bencana, kan, hazard, menyebabkan hazard. Jadi pengasingan perlu dibuat, chemical itu perlu ditempatkan di store. Begitu juga dengan sisa buangan bahan kimia, dia perlu diletakkan di tempat store bahan kimia. Okey, salah satu lagi contoh pengasingan, ini adalah salah satu contoh adalah kompresor. Kompresor diasingkan, diasingkan bukan berdekatan dengan equipment, tetapi dikeluarkan daripada tempat tersebut, kan, iaitu di luar kawasan, tetapi kita pagarkanlah seperti ini, kan, kita kandangkan seperti ini supaya tidak dicuri. Tujuannya supaya tidak dicuri saja, daripada selamat. Jadi kita asingkan, kemudian kita kandangkan seperti ini. Ini selalunya di bengkel lah. Kompresor ni selalunya di bengkel. Ini salah satu contoh. Tengok dia punya tekanan kompresor ni 15 bar. 15 bar. Okey, ini kaji selidik yang kita buat di makmal, khususnya makmal universiti. Kita dapati bahawa daripada hazard berikut ini semua adalah hazard, iaitu semasa mengendalikan reflux dan juga air compressor. Antara hazardnya adalah risiko letupan dan kebakaran. Responden tu 11 dan 13 tu yang menyatakan, 11 dan 13 tu menyatakan mereka agak seramlah dengan benda tu, kan. Yang 11 ni adalah set reflux, manakala yang merah ni adalah air compressor. Jadi kaki tangan ataupun pengunjung yang datang ke situ, 11 dan 13 menyatakan bahawa risiko letupan akan berlaku. Tetapi di sini yang saya bulatkan ini adalah kebanyakan 23% dan 19% menyatakan pelarut, meruap dan kebocoran kompresor itu sendiri boleh berlaku. Ini adalah survey lah. Okey, seterusnya kita pergi hierarki kawalan risiko yang keempat, iaitu kawalan kejuruteraan melakukan pengubahsuaian. Pengubahsuaian peralatan atau jentera untuk mengelakkan atau mengurangkan pendedahan terhadap hazard. Contoh, memasang peralatan pengalihan udara ataupun exhaust. Ini selalunya
ada suara tapi oke, saya teruskan saja dulu ya. Memasang peralatan pengaliran udara ataupun exhaust. Selalunya di makmal ataupun di store bahan kimia perlu ada ventilation lah kan. Kemudian memasang pengadang dinding pelindung daripada bahang atau percikan api, cairan logam, alat pengimpal. Di sini maksudnya jika kita menggunakan welding set, alat pengimpal, welding set tu kan, ini contoh di sini nih, maka di sini pengubahsaian yang perlu dilakukan adalah buat partition, buat divider, supaya percikan api itu tidak terkena kepada sekeliling. Kemudian memasang pengadang dinding pelindung daripada serpihan logam semasa alat pelarik logam beroperasi. Pelarik logam ni adalah grinder lah dalam, selalunya kita kenali sebagai grinder lah, grinder ni kan untuk cutter grinder. Kita potong besi selalunya di bengkel ni, bengkel kerja tangan bengkel selalunya. So di sini adalah kita gunakan guiding lah. Pastikan gunakan guiding supaya percikan-percikan di tangan ni, kalau kita lihat sini kan, ini adalah percikan logam. Jika terkena tu percikan logam tu tajam juga kan, masuk ke kena kepada kulit, kalau kepada mata lagi bahayakan. So menggunakan kawalan kejuruteraan. Kemudian memasang besi penutup pada longkang. Ini salah satu contoh kawalan kejuruteraan. Longkang ditutup dengan menggunakan besi berjeriji. Bayangkan longkang di sekolah, di asrama, jika di asrama ada longkang yang luas lah, maksudnya luas dan dalam, perlu ada grill lah. Ini salah satu pengubahsaian lah kawalan kejuruteraan. Bayangkan pada waktu malam pelajar asrama buat shortcut kan, dia lalu dan termasuk dalam longkang tu boleh mendatangkan kecederaan lah. Okay. Ini kawalan kejuruteraan yang seterusnya adalah di sini adalah contoh yang terdapat di makmal kejuruteraan makmal nanofiber yang mana menggunakan fume hood untuk mengalihkan bahang, untuk mengalihkan wasap gas berbahaya. Kan dia akan sedut dan masuk ke dalam ducting dan akan diproses keluar sebelum dilepaskan di alam, di ruang terbuka, alam persekitaran. Dia ada rawatan lah. Itu menggunakan fume hood lah. Begini juga salah satu contoh fume hood semasa menuang bahan kimia yang mempunyai wap. Contohnya macam alkohol tu macam metanol, butanol, aseton, semua itulah kita menuang perlu menggunakan kebuk wasap ataupun fume hood. Itu adalah contoh kawalan kejuruteraan. Okey, ini salah satu contoh kawalan kejuruteraan di sini adalah benda yang saya ingin kongsi, yang saya bulatkan ini adalah khususnya di makmal, sama ada makmal sekolah lah. Pastikan tuan dan puan apabila mengangkat bahan kimia yang botol kaca, khususnya botol kaca, kalau kita tengok bahan kimia pada botol kaca, selalunya diorang akan packing 2.5 liter tu botol kaca kan, kemudian dia ada tutup. Selalunya kecuali yang berlaku adalah kita mengangkat chemical itu dengan memegang penutup. Kalau saya boleh buat demo sedikit di sini. Maaflah, yang ada mineral water. Bayangkan ini chemical kaca 2.5 liter, maksudnya berat kaca, dan dalamnya adalah asid. Kita mengangkat bahan kimia tu selalunya diangkat begini tu, kebiasaannya lah. Jadi apa yang perlu dibuat, senang saja, kita gunakan bakul. Inilah. Jadi kalau ini terlepas, dia tidak jatuh dan pecah di lantai, akhirnya tersimbang di kaki. Kalau asid tersimbang di kaki, memudaratkan. Sudahlah asid tersimbang di kaki, terkena di lantai simen tu karbonat kan. Lagilah menghakis masuk dalam saliran perpaipan, kan, konkrit kita ada besi dan sebagainya, bukan saja memudaratkan nyawa, malah merosakkan struktur bangunan. Okey. Jadi cadangannya adalah menggunakan angkat seperti ini ya, pada raja seperti ini.
Ini adalah sesimpel-simpel yang kita boleh praktikkan pengubahsuaian, kawalan kejuruteraan semasa mengangkat bahan kimia di makmal. Jadi mohon guru-guru dan juga kaki tangan makmal, guru-guru ingatkan kaki tangan makmal Anda, begitu juga kaki tangan makmal, pastikan tuan dan puan mengangkat chemical, sesimpel-simpelnya sediakan tempatlah begini kan, ataupun bakul plastik tuh, bukan plastik, yalah bakul plastik bukan plastik bag, keranjang, istilahnya keranjang, raga gitu kan kita di kedai murah atau di kedai DIY itu kita beli, so kita angkat menggunakan bakul lah. Ini salah satu contoh lah kan. Okay. Ataupun guna troli. Kalau banyak guna troli lah. Kalau banyak guna troli. Oke. Ini survei, tidak apa. Kita skip saja, ini survei. Seterusnya kita pergi hierarki kawalan resiko. Yang kelima iaitu kawalan pentadbiran. Yang kelima, dia kawalan pentadbiran. Langkah kawalan pentadbiran bagi mengurangkan resiko terhadap pendedahan hazard yang sedia ada. Kaedah ini digunakan pakai dalam melaksanakan sistem kerja selamat. Antara penggunaannya ada seperti tanda simbol bahaya, pemakluman, amaran dan panduan. Sebab itulah kalau selalunya di organisasi ataupun di makmal dia ada panduan keselamatan, ada signage, ada amaran, ada tanda-tanda pemakluman, jangan berlari ataupun jangan bermain di makmal, jangan masuk di makmal tanpa kebenaran, begitu kan, tanpa penyeliaan, begitulah. Itu salah satu kawalan pentadbiran lah. Itu adalah kawalan pentadbiran, kawalan resiko yang kelima. Maksudnya hierarki yang kelima. Dia semakin lemah sebenarnya, tetapi ada kawalan dibuat. Kan? Jadi contohnya adalah di sini antara contoh kawalan pentadbiran adalah memberi latihan kepada pekerja, pengetahuan ataupun awareness kesedaran, memberi taklimat keselamatan kepada pekerja, kepada kaki tangan makmal, kepada guru-guru sains yang mengendalikan eksperimen dan amali. Kita beri awareness, beri sedikit informasi berhubung dengan peraturan dari masa ke semasa, bagaimana mengendalikan bahan kimia, bagaimana pelupusan bahan kimia, apakah simbol-simbol yang sesuai digunakan untuk pelupusan bahan kimia. Itu salah satu contoh lah memberi latihan kan. Latihan ini boleh kita laksanakan di sekolah juga sebenarnya, iaitu melalui perkongsian ilmu. Tidak semestinya kita hantar semua kaki tangan untuk berkursus. Kalau ada halangan, bukan halangan, kalau tidak ada, kalau ada apa istilahnya, kalau tidak dapat lah kan, kalau boleh kita hantar seorang saja. Apabila mereka berkursus, seseorang itu bolehlah buat sharing knowledge setelah dia pulang daripada kursus. Itu kami amalkan di UMS ini. Cumanya kelebihannya kami di sini ramai pakar lah. Kami ada ramai pakar, bukan sekadar lecturer sendiri, malah kaki tangan pengurusan dan profesional kami sendiri juga adalah orang yang hands on. So itu kelebihan kami lah. Tapi di sekolah pun sebenarnya ada kelebihan sendiri yang mereka juga adalah berpengalaman, jadi boleh juga buat perkongsian ilmu lah. Okay. Kemudian mengurangkan jumlah pekerja yang terdedah kepada hazard, iaitu ini selalunya bagi mereka yang mengendalikan stor bahan kimia. Tapi sebenarnya banyak contoh, tapi sambil contoh sini bagi mereka yang mengendalikan stor bahan kimia. Kan? Jadi selalunya untuk mengendalikan stor bahan kimia, pastikan ada di situ SOP sebelum masuk store. Biasanya kalau kita lihat di mana store bahan kimia, dia akan buat signage di situ. Buka pintu 30 menit sebelum masuk ke store bahan kimia. Maksudnya, store itu dibuka dahulu supaya ada ventilation. Di samping exhaust, di samping ventilation itu di-on-kan. Kan? Di-on-kan. Kemudian pintu juga dibuka. Lebih kurang 30 menit lah. Sekurang-kurangnya 30 menit. Baru kita masuk di store bahan kimia untuk mengambil bahan kimia. Bukan buka store
terus cari bahan kimia. Oh, itu kepekatannya tinggi, kan? Jadi kita akan terdedah dengan bahan bahan kimia tersebut. Oke, itu salah satu contoh kawalan pentadbiran. SOP perlu dibangunkan, high-rec perlu dibangunkan. High-rec nanti kita akan masuk, kita akan bincangkan terperinci mengenai high-rec. High-rec kita akan masuk nanti, kita akan bincang mengenai high-rec. Kemudian kita bangunkan JSA, Job Safety Analysis. Ini juga berhubung dengan high-rec. Tapi yang saya bagi contoh ni lebih kepada industri lah. Kebanyakan di industri. Kalau di sekolah mungkin SOP dan high-rec kita bangunkan sudah memadai. Kalau di sekolah. Sebab di sekolah risikonya tidaklah hazard dan risikonya tidaklah besar sangat berbanding industri ya. Okey, kemudian salah satu contoh kawalan pentadbiran di sini adalah, ini adalah yang paling penting lah, iaitu sampel ataupun reagen ataupun larutan yang kita buat itu perlu dilabelkan. Mohon perlu dilabelkan. Kenapa? Saya bagi justifikasi dia kenapa. Bolehkah tuan dan puan ataupun tuan dan puan boleh membezakan cecair di kelalang isi padu di kelalang kun yang berwarna jernih adalah air ataupun air. Tuan dan puan mungkin mengatakan air sebab apa? Sifat fizikalnya berwarna jernih. Benar. Tapi kalau saya katakan itu adalah agentum nitrat, AgNO3, cecair agentum nitrat, berwarna jernih juga. Jika saya katakan cecair tersebut adalah asid sulfurik cair, berwarna jernih juga. Jika saya katakan cecair dalam kalangkun tersebut adalah sodium hydroxide, berwarna jernih juga. Sebab itu perlu ada label. Kita labelkan kan berapa label, berapa kepekatan, berapa molar larutan itu, 0.1 kah, 1 molar kah, kena labelkan. Bila dibuat, kena buat tarikh kan, dan itu di antara basic lah, benda-benda basic kan yang perlu kita labelkan. Okey. Okey, seterusnya adalah kawalan pentadbiran. Di sini adalah bagaimana peraturan am, makmal dan bengkel. Ini peraturan makmal, perlu ada peraturan am lah kan, SOP kan, iaitu salah satu di sini yang saya ambil contoh iaitu penyimpanan bahan kimia di tempat selamat dan berlabel. Jadi bahan kimia, ini salah satu contoh bahan kimia, perlu ada label, bukan saja nama tetapi ada simbol-simbol. Simbol-simbol. Kalau dia harmful, lambang dia pangkar. Kalau dia harmful, ini harmful lah, pangkar dan tengkorak kan. Kalau dia menghakis, ada lambang sendiri. Kalau dia flammable, ada lambang api. Benda-benda itu, lambang-lambang itu kita kena guna pakai. Lambang-lambang itu semuanya kita boleh dapat daripada daripada kualiti alam sekeliling. Kita boleh dapat dia punya lambang-lambang tu kan. Kita boleh dapat. Sebenarnya dalam internet pun kita boleh cari tu lambang-lambang. Okey. Jika tidak berlabel ni, macam contoh ni, kita boleh identify kah apakah chemical-chemical ini? Tidak boleh identify kan? Bayangkan, kalau kita cakap, oh, tidak perlulah identify sebab kita tidak pakai pun sudah ni sodium hydroxide, nitric acid dan sebagainya. Kita tidak pakai pun sudah sebab sudah lama ni reagen ni kita mau buang. Okey, fine, kita buang. Tetapi kita buang katakanlah kita buang secara proper di tempat yang memang waste, botol waste botol. Botol buangan kita buang, sedangkan unknown, kita tidak tahu apa yang kita buang. Kita buang chemical A, chemical B, chemical C, D, E dan F, akhirnya tindak balas berlaku di botol tersebut. Jadi sama ada dia akan meletup, meruap, merengsa, tidak balas dan sebagainya. Itulah perlunya pelabelan. Salah satu lagi adalah pelupusan dan buangan sisa kimia yang dihaskan. Buang di waste botol dan bukan buang di sink. Adakah buang di sink? Tidak dibenarkan buang di sink sebab jika dibuang di sink, dia akan
ada setengah chemical yang kita boleh buang di sink. Sebab itulah kita perlu latihan. Jadi secara generalnya saya cakap tidak boleh buang di sink. Sebab saya khawatir sekiranya kaki tangan kita tidak terlatih melupuskan chemical tersebut. Sebab kadang-kadang secara generalnya tidak boleh buang di sink. Tetapi kadang-kadang mungkin ada argue, boleh buang di sink? Ya boleh, tetapi ada chemical yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu adalah inorganik sebenarnya. Chemical inorganik dengan kepekatan yang rendah, 0,001 molar begitu dan sebagainya. Itu dibolehkan. Dia adalah chemical organik. Tetapi secara generalnya kita cakap tidak boleh buang chemical di sink. Disebabkan kalau buang di sink, dia akan berlaku tindak balas dan sebagainya, serta proses larut resap akan berlaku, pengaliran dalam aliran sungai akan berlaku dan sebagainya. Nanti bukan saja kita akan melanggar dua akta di sini ya, yaitu akta keselamatan dan kesehatan pekerjaan sekiranya kita buang di tempat yang terbuka, dan akta kualiti alam sekeliling, pelupusan sisa terjadual. Dua nih akta nih kita langgar, itu mandatori itu. Jadi selalunya kalau itu kita lakukan susah juga tuh kan, kalau nih reputasi organisasi kita akan terjejas, selain daripada sebenarnya adalah impak kepada masyarakat lah kan kesannya. Oke, ini salah satu contoh simbol pelabelan dan pelupusan bahan kimia. Salah satu contoh. Di sini ini adalah standar simbol lah. Di sini untuk kalau kita merujuk kepada pelupusan sisa terjadwal tahun 2007 dia ada lagi tambah baik tahun 2009 tuh. Di situ dia ada SW1 hingga SW5. SW1 itu adalah schedule waste, satu ini adalah merujuk kepada logam. Satu tuh logam lah. Kalau 4 nih dia yang ini yang kedua nih 4. Dia ada 1 2 3 4. Kalau dalam satu tuh dia ada banyak pecahan. Saya ambil contoh. Kalau 4 nih pula dia adalah inorganik campuran organik. Kalau 5 tuh dia lain-lain yang tidak boleh dikenal pasti. Jadi kebiasaannya selalunya kalau lah sudah pening-pening tuh kan, ada juga nih nakal nih kan, ini yang nakal nih lah. Dia tidak boleh mengklasifikasikan bahan kimia itu, dia terus mengkodkan kepada 5. 5. Tapi ingat tuan dan puan, apabila kita menggunakan simbol ini mengkodkan chemical sisa buangan tersebut, kita di sini ada dia punya rekod siapa yang mengeluarkan, daripada organisasi mana, bila dilupuskan, tahun bila, tahun berapa, tarikh bila, apa nama chemical itu. Jadi di situ sebenarnya kalaulah chemical itu tidak menggunakan prosedur yang sepatutnya, jadi sebenarnya organisasi sendiri yang ada kesan dia tuh, sebab kita boleh di-trace tuh sebenarnya. Di situ ada lambang, ada siapa yang mengeluarkan sisa tersebut. Kalau organisasi itu adalah UMS, contohnya UMS lah kan. Oke, ini kawalan pentadbiran seterusnya adalah signage, yaitu ini salah satu signage di makmal yang kita guna pakai kan. Mungkin saya cepatkan sebab kita lama 4.30 kita mau pergi high rec. Ini salah satu pentadbiran kita melakukan inspection dan auditan kan, kawalan pentadbiran. Apabila kita turun di makmal, apabila kita yang buat inspection dan auditan ni adalah bukan individu tetapi adalah jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diwujudkan di setiap organisasi, sama ada sekolah ataupun mana-mana agensi lah. So mereka ini yang memainkan peranan dalam membuat inspection dan auditan. Semasa membuat inspection, pemeriksaan dan auditan, teguran dibuat, maka cadangan perbaikan dibuat. Jadi individu yang mengendalikan makmal tersebut perlu membuat tindakan pembetulan. Okey, ini salah satu contoh lagi kawalan pentadbiran membuat latihan. Di sini kalau kita tengok gambar ni, bagaimana kami mengendalikan latihan forklift di kalangan kaki tangan kami sendirilah. Latihan perlu dibuat, kami rekodkan bila kami mengadakan, supaya jika insiden berlaku, selain daripada
kami membangunkan rekod latihan telah kami berikan. Kami juga boleh menunjukkan evidence kepada pihak penguasa bahawa kami telah memberikan latihan, telah membuat kawalan risiko, namun mungkin kemalangan masih berlaku. Itu kita lihat faktor lain, apakah punca-puncanya. Tapi untuk kawalan pentadbiran, kita telah cover lah. Salah satu lagi adalah membangunkan SOP, panduan keselamatan makmal, panduan pengurusan dan keselamatan makmal. Kita bangunkan salah satu evidence lah yang kita memang ada bagi guideline SOP kepada kaki tangan kita yang mengendalikan aktiviti beresiko ataupun berhazard ataupun ada hazard. Salah satu dan yang terakhir adalah hierarki kawalan risiko adalah penggunaan alat lindung diri ataupun PPE. Jadi di sini nota dia adalah penggunaan alat lindung diri adalah kaedah terakhir dalam hierarki kawalan risiko, kan? Dia terakhir. Ianya tidak dapat menghapuskan atau mengurangkan hazard, namun tidak dapat menghapuskan atau menghapuskan hazard, bukan mengurangkan, salah, typo. Namun dapat mengurangkan kesan resiko kepada individu yang terdedah dengan hazard. Betul lah, dia tidak mengurangkan hazard, tetapi boleh mengurangkan resiko. Boleh mengurangkan resiko. Kenapakah PPE adalah pilihan terakhir? Kerana ianya hanya melindungi pemakai sahaja. Tuan dan puan yang mengendalikan aktiviti tersebut sahaja yang dikurangkan resikonya, kan? Tetapi orang di sekeliling ataupun pelajar ataupun murid-murid yang melakukan amali yang tidak menggunakan PPE terdedah dengan resiko. Kemudian yang kedua, jika pemakaian PPE itu salah sama ada dari segi saiz, kualitinya, maka ianya tidak juga boleh mendatangkan resiko. Juga boleh mendatangkan resiko lah, kan? Bayangkanlah sekiranya kita memakai mask yang tidak sesuai. Juga mendatangkan resiko. Okey, kemudian mengganggu aktiviti normal dan tidak selesa lah. Ini alat lindung diri, sebenarnya dia tidak selesa lah diguna pakai, kan? Kategori PPE, sebenarnya kategori PPE ini adalah di kepala, mata dan muka, melindungi pendengaran, melindungi pernafasan dan seluruh anggota badan. Di sini kalau kita lihat, kan, bunyi bising melampaui 85 desibel, kan, boleh merosakkan pendengaran secara kekal lah. Okey, ini contoh alat lindung diri. Kita lihat, kita just lihat. Okey, ini alat lindung diri, salah satu alat lindung diri. Apabila berada di stor bahan kimia, dia bukan menggunakan PPE yang salah, maksud PPE yang salah itu yang tidak sesuai. Mungkin dia menggunakan mask 95, mask 95 ataupun mask yang kita guna ni COVID-19 ni. Sampai ini dia masih boleh menembusikan. So mask yang dia gunakan adalah mask seperti ini yang mempunyai cartridge, yang mana cartridge ini boleh mencegah, boleh mengelakkan wap-wap chemical masuk dalam pernafasan individu tersebut, kerana dia mempunyai cas-cas tertentu lah. So dia akan merangkap molekul-molekul gas yang masuk dalam pernafasan yang masuk. So dia hanya membenarkan udara bersih saja masuk. Ini salah satu contoh lah penggunaan lab coat. Ini maksudnya mask 95 di bawah ni. Okay. Seterusnya kita pergi 6.0, iaitu pengenalpastian hazard, penaksiran dan kawalan resiko, ataupun kita kenali sebagai HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment dan Risk Control. Okey, kenapa kita perlu bangunkan HIRAC? Kenapa kita perlu mentaksir resiko di dalam sesuatu organisasi ataupun kepada makmal contohnya? Kenapa kita perlu taksirkan resiko di makmal semasa mengendalikan amali dan eksperimen? Sebab dia punya
punca kuasa dia selain daripada akta itu sendiri, kita pergi section 15, iaitu menyatakan di sini pembuatan perkiraan bagi menjamin setakat yang praktik keselamatan dan ketiadaan resiko kepada kesihatan berkaitan dengan penggunaan atau pengendalian, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Okey, kalau kita elaboratekan maksud di sini, perkiraan tu maksudnya buat assessment. Kita buat assessment. Kita kena buat assessment untuk memastikan segala aktiviti-aktiviti di tempat kerja ataupun di makmal. Sekarang ini kita menceritakan mengenai makmal adalah selamat. Jadi sebab itulah HAREC perlu dibangunkan. Okey. Okey, kalau kita lihat raja ini, apakah elemen-elemen yang perlu ada dalam membangunkan HAREC? Ini adalah elemen sokongan dalam membangunkan HAREC, iaitu jawatan kuasa keselamatan perlu wujud, auditan jawatan kuasa dan auditan hasil dapatan itu boleh kita guna pakai untuk membangunkan HAREC. Kemudian legal dan perundangan ni tadi, yang perundangan ni adalah menjadi punca kuasa untuk membangunkan HAREC. Insiden kemalangan yang berlaku daripada dapatan-dapatan peristiwa lalu, kita boleh jadikan justifikasi untuk membangunkan HAREC. Kemudian aduan pelanggan, maklum balas daripada pelanggan, sama ada pelajar ataupun di kalangan klik kita sendiri. Jadi kita boleh bangunkan HAREC. Rekod bahan kimia, rekod berhazard. Contohnya kalau di tempat kita mempunyai bahan yang memang berhazard, kalau ada bromin lah, tapi tak, universiti tidak, sekolah tidak ada bromin, biasanya tiada. Kalau ada bromin, so kita bangunkan HAREC. Maksudnya apa-apa chemical yang berbahaya lah, kita perlu bangunkan HAREC. Kemudian tindakan kecemasan dan latihan daripada rekod-rekod itu, kita boleh bangunkan, kita boleh dapatkan data dan kita akan bangunkan HAREC. Ini salah satu elemen-elemen ataupun elemen-elemen yang kita boleh guna pakai untuk membantu kita membangunkan HAREC. Okey, kita lihat pula objektif pengenalpastian hazard, penaksiran dan kawalan risiko. Objektif HAREC itu sendiri dibangunkan. Okey, objektif umum dia adalah sebenarnya mengenal pasti hazard, mengutarakan ni maksudnya mengidentify hazard. Mengidentify hazard. Kita macam mana kita identify hazard? Melalui jawatan kuasa lah. Kita identify hazard. Kemudian setelah kita identify hazard tersebut, kita akan nilai hazard tersebut. Menilai tahap resiko dia. Setelah kita nilai, baru kita akan sarankan apakah langkah kawalan untuk hazard tersebut. Itu objektif umum. Objektif khas dia adalah mengenal pasti hazard semasa proses kerja ataupun proses amali ataupun di dalam makmal. Kita kenal pasti apakah hazard-hazard di makmal. Kemudian kita mentaksir hazard dan resiko di makmal tersebut. Lepas itu kita menilai, menyarankan langkah kawalan. Lepas itu objektif dia adalah memastikan ekosistem kerja kita yang selamat dan sihat serta mematuhi perundangan dan juga mematuhi perundangan, akta dan juga voluntary yang berkaitan seperti MQA, MSISSO, HEXA. HEXA ni adalah HEXA kan, ekosistem kondusif sektor alam, sektor awam. Macam silap ni H ni. Okey, ini adalah kaedah dia. Salah satu kaedah untuk HAREC adalah ada 3 elemen bagaimana mengenal pasti hazard. Salah satu adalah melalui pemeriksaan dan pemerhatian. Iaitu melalui penyeliaan individu semasa kaki tangan makmal mengendalikan amali, membuat larutan, menyediakan eksperimen. Jadi kita membuat penyeliaan di situ. Kita lihat, kita periksa, kita perhatikan, kita lihat apakah langkah-langkah kerja mereka dan apakah yang mungkin boleh mendatangkan risiko. Itu salah satu. Yang kedua, kita buat safety briefing sebelum amali bermula, ataupun kita buat awareness program ataupun minggu keselamatan kesihatan, dan juga kita boleh buat audit
audit, pemeriksaan dan auditan di tempat kerja tersebutlah. Ini adalah salah satu elemen pemeriksaan dan pemerhatian. Okey, kemudian semakkan dokumen. Daripada semakkan dokumen, kita lihat dokumen-dokumen, contohnya SOP, bagaimana mengendalikan amali, buku panduan amali, kita akan lihat, kita akan rujuk cara dia bekerja. Daripada situ kita akan lihat apakah kemungkinan resiko dalam panduan amali tersebut ataupun SOP tersebut. Yang seterusnya kita boleh buat soal selidik ataupun temu bual terhadap berinteraksi kepada penemu ramah dan responden. Kita akan tanya kaki tangan makmal, kita akan tanya guru berkaitan. Siapa yang tanya nih? Jawatan kuasa keselamatan kesihatan pekerjaan yang akan tanya. Dia akan tanya berapa masa kamu, contohnya, masa kamu mengendalikan bahan ni, bagaimana kamu ada kesan macam berbau menghakis kah? Tengoklah apa dia cakap tiada. Kalau tiada, catatlah tiada. Tapi kita sendiri terhidu bau ada. Itu kita catat semualah. Itu salah satulah kan kaedah soal sidik dan temu bual. Seterusnya kita lihat penaksiran resiko, dia punya matriks di sini ya. Sebelum kita pergi ini salah satu contoh, saya tunjukkan dahulu bagaimana mentaksir ataupun mengukur resiko. Selalunya resiko ni kita ukur ataupun kita taksir dengan menggunakan skala. Dia mempunyai skala 1 hingga 4. Buat yang ini nih saya ambil contoh skala 1 hingga 4. Sebenarnya dia ada skala 1 hingga 5 pun ada. Tapi yang ini kita ambil skala 1 hingga 4 lah. Yang mana 1 itu kita nyata, okey, sekejap. Penaksiran risiko itu adalah merujuk kepada keterukan dan juga kemungkinan. Itu adalah risiko kan. Keterukan maksudnya, keterukan seseorang itu apabila terdedah dengan bahan kimia ataupun contohnya aktiviti menyediakan larutan bahan kimia. Contoh, aktiviti dia adalah menyediakan larutan bahan kimia. So, risiko keterukan dia terdedah adalah apa? Risiko dia kalau 4 adalah maut, kalau 3 adalah cedera, kalau 2 juga adalah cedera cuma ada minor, kalau 1 juga adalah diberi rawatan first aid saja. Itu keterukan dia. Mungkin dia terhidu ataupun tersimba dan terkena mulut dan sebagainya, itu mautlah kan contoh. Tapi kalau dia just tersimba saja, mungkin dia minor 2. Itu keterukan 2. Tapi itu keterukan. Darab kemungkinan dia. Kalau dia mengendalikan bahan kimia, mungkinkah setiap kali dia mengendalikan bahan kimia, setiap kali dia kena? Itu kalau setiap kali sangat mungkin adalah 4. Kalau mungkin sahaja 3. Kalau tidak mungkin dia tersimba 2, tapi kalau sangat tak mungkin adalah 1. Ini maksudnya. Jadi keterukan darab dengan kemungkinan menghasilkan nilai risiko, pentaksiran risiko. Jadi saya ambil contoh di sini ya. Di sini adalah kalau 8 hingga 16 kita gerikan dia sebagai tinggi. Risikonya adalah tinggi lah. Kalau 3 hingga 6, dia warna kuning ni ya. 3 hingga 6 dia warna kuning, dia adalah sederhana. Kalau 1 hingga 2, dia warna hijau, dia adalah rendah. Ini contoh dia. Jadi, di sini kalau kita ambil contoh adalah jika orang yang memelihara singa, mengusap singa adalah keterukannya 4, darab kemungkinan 3 adalah tinggi, 12. Itu salah satu contoh lah. Ini contoh untuk yang skala 5, tapi masih lagi skala 4. Ini contoh juga, sama juga. Okey, kita rujuk ya. Jadi tinggi, maksudnya risiko adalah tinggi. Jika ini berlaku, jika kita buat analisis, kita dapati aktiviti itu adalah risikonya adalah tinggi, maka pihak
kita perlu tinggi maklumkan pihak pengurusan dan memerlukan tindakan segera. Maksudnya kita maklumkan kepada guru besar, pengetua, dan tindakan segera untuk penambahbaikan ataupun pencegahan perlu dilaksanakanlah. Itu jika dia tinggi. Hazard perlu dihapuskan dan tidak boleh dibiarkan. Kaedah mengelola risiko mengikut konsep hierarki kawalan risiko perlu kita guna pakailah. Perlu kita guna pakai. Tindakan diambil mestilah didokumentasikan dalam borang HIREC. Okey, itu kalau tinggi ya. Kemudian kalau dia sederhana, dia punya skala adalah terbalik ni, 6 hingga 4. Risiko sederhana, iaitu memerlukan pendekatan terancanglah untuk mengawal hazard dan menggunakan pakai langkah sementara jika perlu. Kemudian jika dia skala 2 hingga 1, dia dah rendah. Maksudnya risiko dia adalah sederhana dan boleh dianggap sebagai boleh diterima dan pengurangan nilai selanjutnya tidak diperlukan. Maksudnya jika dia skala 2 hingga 1, tidak payah lagi kita kurangkan kepada 1 ataupun kepada 0. Consider boleh diterima, pakailah. Okey. Ini salah satu contoh salah satu contoh dokumen HIREC dibangunkan. Okey, sebelum kita melihat bagaimana dokumen HIREC dibangunkan, kita perlu memahami proses kerja sesuatu eksperimen ataupun aktiviti di makmal tuan dan puan. Di sini saya ambil contoh adalah pengekstrakan sampel tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau saya nyatakan pengekstrakan yang di sini, kalau kita analogikan seperti macam teh yang kita minum, kita ingin mendapatkan pati teh itu, selalunya kita tuangkan air panas lah, kan? Jadi medium dia adalah air panas. Ekstrak maksudnya mengeluarkan pati teh itu sendiri menggunakan air panas adalah ekstrak, pengekstrakan. Jadi hazard dia adalah air itu panas, kan? Tetapi kita boleh juga mengeluarkan pati teh itu menggunakan air tidak panas tetapi lambat dan mungkin hasilnya sedikit. Ini analogi ekstrak lah. Jadi di sini eksperimen yang biasa dibuat di makmal hasilan semula jadi di universiti adalah mengekstrak sampel tumbuhan untuk mendapat pati yang tulen, selalunya dalam penghasilan natural product macam obat-obatan begitulah. So contohnya adalah pati, contohnya tongkat ali lah, diekstrak dan untuk dapatkan dia punya pati. Okey, jadi kita kena faham dulu apakah proses kerja tersebut, baru kita boleh identify apakah risiko-risiko di situ dan bagaimana mengawalnya. Okey, jadi kita lihat di sini salah satu contoh. Mula-mula adalah sediakan set reflux ataupun set pengekstrakan yang sempurna di dalam fume hood merangkumi round bottom flask, alat pemanas, sedimental, red dot, kondenser, salur air, pelarut metanol 25 liter. Pelarut metanol ini adalah sebagai medium dia lah. Okey, ini adalah langkah 1. Kalau kita lihat di sini, gambar ini saya bulatkan. Di sini adalah kondens reflux set yang diletak heating mantle yang disalurkan air, kemudian pemanasan dilakukan. Langkah 1, kan? Masukkan sampel tumbuhan, dimasukkan sampel tumbuhan dalam round bottom flask dan pelarut metanol. Okey. Apabila disebut langkah 2 ni, kita sudah tahu ni, ada pelarut metanol. Maksudnya ada hazard, kan? Pelarut metanol ni adalah hazard sebab dia adalah solvent yang meruap, kan? Meruap. Cumanya dia punya darjah hazardnya tidaklah tinggi tetapi still hazard, kan? Mungkin kalau kita tengok skala, mungkin skala 1 atau 2 lah. Pada skala sederhana lah kali, kan? Dia bukannya tinggi sebab dia metanol ni bukannya hazard, bukannya terlalu hazard tetapi still hazard, begitu. Daripada sini kita boleh tahu sudah ni. Kemudian langkah seterusnya adalah pasangkan round bottom flask kepada alat kondenser reflux dan onkan sistem aliran air. Di sini salah satu hazard lagi. Apabila kita pasangkan round bottom flask, maksudnya kita hidupkan elektrik lah ni. Pemanasan berlaku lah. Apabila kita panaskan, kemungkinan renjatan elektrik berlaku. Kenapa? Disebabkan
on-kan sistem aliran air. Aliran air telah dipasangkan. Jika terputus disebabkan pemasangan yang tidak betul, maka litar pintas akan berlaku. Kalau litar pintas berlaku, yang dipanaskan pula adalah metanol, solvent kebakaran boleh berlaku. Itu salah satu resiko lah kita kenal pasti. Tetapi dia boleh jadi tinggi, merah, boleh jadi juga kuning, sederhana. Kenapa saya kata begitu? Sebab itulah ada kawalan resiko dia dalam bentuk pentadbiran, yaitu kita perlu memastikan kaki tangan yang mengendalikan eksperimen ini perlu berada di makmal tersebut. Jadi kalau dia berada di situ, jika berlaku pun kemalangan, risikonya adalah rendah berbanding jika dia tidak berada di situ. Dan daripada itu, dia telah juga memastikan SOP carta alir pemasangan reflux itu adalah betul. Jadi risikonya adalah rendah, kan? Rendah, hijau lah kalau dia sudah mengikuti SOP peraturan peraturan SOP cara reflux chemical tersebut, kan? Oke. Seterusnya, on-kan switch pemanas elektrik dan biarkan pemanasan proses pengekstrakan selama 2 hingga 8 jam. Bayangkan ya, 2 hingga 8 jam. Selalunya ekstrak memang mengambil masa paling kurang pun 2 jam lah, baru dapat pati yang tulen. Jika ditinggalkan, jadi kebarangkalian kebakaran akan berlaku sebab solvent. Oke. Apabila sampel bertukar dari hijau kepada kuning, proses pengekstrakan reflux adalah sempurna, maksudnya selesai. Jadi sebenarnya ini adalah contoh, kita lihat bagaimana step extraction di makmal dilakukan untuk mendapatkan pati tulen dalam natural product. Jadi daripada sini kita boleh identify apakah resiko-resiko. Okey. Apabila kita lihat carta alir ini, saya telah masukkan dia dalam jadual. Ini jadual HiREC yang saya akan kongsikan kepada tuan dan puan melalui Telegram. Jadi nanti tuan dan puan yang mengikuti kursus ini, sila berhubung dengan Cik Dakir dengan cara mengisi borang pendaftaran dan sebagainya. Cik Dakir akan menghubungi tuan dan puan melalui email dan nomor telefon tuan dan puan untuk membekalkan nota-nota apa yang kita bincangkan pada hari ini. Juga HiREC punya table nih, jadwal borang HiREC ini, juga panduan HiREC dan bermacam-macam nota lah kita akan bekalkan kepada tuan dan puan lah. Nanti hubungi Encik Dakir. Kalaupun tuan dan puan tidak menghubungi Encik Dakir, Encik Dakir sendiri akan hubungi tuan dan puan. Kalau tuan dan puan membuat pendaftaran, sebab Encik Dakir tak boleh menghubungi tuan dan puan jika tidak mendaftar. Mendaftar itulah kita boleh kita boleh hubungi sebab ada nomor telefon di situ. Okey. Jadi hazard HiREC di sini, HiREC di sini kita kenal pasti hazard keselamatan dan kesihatan, kan? Tadi kita sudah bincangkan apa itu keselamatan, apa itu kesihatan. Jadi hazard keselamatan di sini adalah langkah 1 tadi, pendidihan pemanasan reflux tempoh masa yang panjang, kurang pengawasan rapi. Apa maksudnya? Maksudnya dia buat pemanasan, kemudian dia leka, dia keluarlah, kan? Sepatutnya 2 jam, dia bilang 2 jam juga, betul? Tidak payahlah pergi di makmal saja, bagus pergi minum-minum dulu sempat lagi. Itu sekiranya itu berlaku, resikonya kebakaran. Jika sampel kering, kan dia adalah metanol, solvent, terbakar tuh, sudahlah kering, tekanan air kurang, tiba-tiba pula bekalan air terputus. Nah, kering, bekalan air terputus, percikan kalaupun tidak terputus, mungkin bekalan air tekanan dia kuat, percikan pada berlaku dan litar pintas pun berlaku. Jadi kemungkinan dia 4. Yalah, memang 4 lah jika tidak dijaga, kan. 2 jam tu kita keluar, kemungkinan dia memang 4. Jadi kalau itu berlaku, keturukannya 3. Jadi nilai risikonya ada 12, iaitu tinggi. Salah satu contoh. Kemudian kita tengok lagi step kedua, kan, yaitu sudahlah ditinggalkan, set pengekstrakan reflux dilakukan di ruang makmal terbuka. Sudahlah ditinggalkan, dibuat lagi di makmal terbuka. Maksudnya tidak menggunakan fume hood, kan, tidak menggunakan fume hood ataupun tidak menggunakan kawalan kejuruteraan, kan. Jadi kesannya
Uap metanol yang bercampur dengan kelembapan udara akan memasuki sistem pernafasan, memudaratkan jika terdedah. Jadi kemungkinan dia 3, memanglah 3. Sebab terbuka, jadi kita bekerja di situ selama 2 jam atau 8 jam memang akan terdedah dengan chemical itu. So keterukannya 3, memanglah loya, dan yalah hitam kali ya. Jadi 3 kali 3 9 tinggi. Oke. Kemudian semasa menuang metanol itu ke dalam reflux pula, semasa mengangkat atau membawa pelarut metanol itu, dia angkat tidak menggunakan tempat yang sesuai ataupun menggunakan kawalan kejuruteraan, menggunakan bakul ataupun keranjang, tetapi dia mengangkat menggunakan tangan, memegang botol seperti ini. Jadi risiko dia adalah botol jatuh, pecah, dan merengsa kemudaratan jika tersentuh dan tersimba. Jadi kemungkinan dia 2. Sebab sama ada jatuh atau tidaklah, tapi kemungkinannya adalah sebab berat kan, dia jatuh dan pecah. Kemungkinan dia 2 dan keterukannya 3, darab adalah 6. Begitulah seterusnya keselamatan. Ini faktor keselamatan. Jadi langkah kawalan dia adalah kawalan kejuruteraan, memasukkan batu anti-bumping kepada sampel, menggunakan kondenser untuk mengalirkan air berterusan bagi memastikan reflux sentiasa sejuk, kan. Kemudian langkah kejuruteraan dia memakai fume hood, kan. Okay. Untuk kawalan pentadbiran pula, sebelum mengendalikan amalan tersebut, sekurang-kurangnya perlu ada safety briefing, bukan lagi sekurang-kurangnya, perlu ada memberikan latihan keselamatan dan rujukan panduan keselamatan, perlu ada safety briefing, dan sekurang-kurangnya bagi latihan setiap 6 bulan sekali. Walaupun pernah refresh dia kan, sebab saling memberi peringatan. Kawalan pentadbiran perlu ada signage, kemudian perlu ada CSDS, ini kawalan pentadbiran lah. Kemudian alat lindung diri perlu digunakan, pakai mask, cermin mata dan sebagainya. Ini adalah contoh. Okey. Untuk kesihatan pula tadi adalah keselamatan. Untuk kesihatan pula adalah kualiti udara dalam makmal yang kurang baik, kepekatan yang wasap, mentol dan bau campuran bahan kimia. Risiko bau yang merengsa dan meloyakan. Kemungkinan 3, keterukan 3, 9 tinggi. Okey, ini faktor kesihatan kan. Kemudian postur kerja yang salah, iaitu mungkin dia buat extraction, dia membongkok dan dia duduk saja. Walaupun kita cakap 2 jam tu jangan tinggalkan makmal. Maksudnya janganlah terpaku duduk di situ, hanya memerhatikan saja, tidak pun bergerak-gerak. Maksudnya jangan tinggalkan makmal, bukan memerhatikan eksperimen, tidak bergerak di situ kan, berdiri saja, bukan. Jadi kalau itu berlaku, maka lesu, lenguh, stres bagian otot, kaki dan leher, kesan dalam jangka panjang. Jadi 2 darab 2, 4 sederhana. So kawalannya pun seperti tertera inilah. Okey, mungkin tuan dan puan tanya, adakah meletak nilai, kemungkinan dan keterukan tu ikut suka saya letak. Sebenarnya untuk tujuan pengajaran, kalau kita just untuk latihan, kita boleh letak saja berdasarkan logik. Tetapi untuk membangunkan dokumen, sebenarnya dia bukan semudah itu, meletakkan nilai, kemungkinan dan keterukan itu. Tetapi dia merujuk kepada yang kita kenali sebagai kaedah penaksiran risiko, merujuk kepada statistik insiden, peristiwa lalu. Baru kita boleh meletakkan nilai likelihood darab dengan severity. Okey, saya ambil contoh di sini adalah, ini adalah hasil carian, kaji selidik dan juga statistik yang saya dapat daripada Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, JKKP, dan juga daripada institusi metanol Singapura dan juga beberapa dan juga pautan laman web yang lain lah. Jadi saya rumuskan sumber-sumber tadi itu dalam bentuk jadual seperti ini. 1, kilang memproses gas acetylene meletup di Serian Sarawak berlaku. Maut tiada, cedera kritikal 2, cedera ringan 4. Letupan habuk di kilang memproses bahan kimia di Perai Pulau Pinang. Maut 1, cedera 4, cedera ringan 0. Tragedi kilang mercun yang meletup
terbakar di Kampung Sungai Buloh, 25 km dari Kuala Lumpur pada 26 maut, 83 cedera. Kemudian kebakaran tangki minyak di terminal minyak Tanjung Langsat, Pasir Gudang. Tiadalah di sini, maut-maut tiada. Kemudian bahan kimia tumpah milik kilang Lainas di Temerloh. Kemudian kebakaran, kemudian lagi letupan dan kebakaran di loji metanol tahun 2006. Maut 3, wah, cedera 1. Kemudian berlaku lagi nih letupan dan kebakaran di loji metanol tahun 2007. Maksudnya 2006 dia berlaku, 2007 dia berlaku, 2010 pun dia berlaku lagi. Kebakaran tak boleh sebutlah. Okey. Kapal tangki MISC Bunga Alpinia terbakar di jeti Terminal Petronas Chemical Methanol Sdn Bhd, Pulau Labuan pada jam 2.30 pagi 26 Julai 2012. 5 maut, 24 cedera. Dan di sini terakhir tahun okey, itu data-data ini terkumpul. Dengan terkumpulnya data ini barulah kita boleh meletakkan likelihood time severity itu yang sepatutnya. Itulah nilai. Okey, ini salah satu contoh. Kita ada lebih kurang beberapa minit lagi. Saya beri satu contoh. Penyediaan larutan kimia, zat kimia terhidu. Ini salah satu contoh. Dan perundingan dan ini use regulation, kawalan dia bagaimana, salah satu contoh. Ini jangan risau tuan-tuan puan, saya sharekan dalam Telegram. Carta alir proses HIREC, mengkelaskan aktiviti kerja, perbincangan dan perundingan melepas di hazard, menaksir resiko, menyediakan pelan tindakan dan melaksanakan. Maksudnya jawatan kuasa inilah perlu bangunkan. Ini wakil majikan, wakil pekerja, kemudian jawatan kuasa, kita semak dokumen tersebut, dokumen HIREC, kemudian kita laksanakan. Okey, kesan risiko pada organisasi. Kesan risiko, jika berlaku risiko keselamatan, kebakaran kimia, melecur, pitam, keracunan, cedera parah kronik, akut atau kematian. Kesannya, kerja uji kaji terpaksa dihentikanlah. Hilang pekerja mahir, kemusnahan peralatan saintifik, sampel dan facilities, rosak kos rawatan meningkat, kemudian imej dan reputasi institusi serta agensi tercemarlah dan tindakan undang-undang boleh dikenakanlah. Okey, manfaat jika kita bangunkan HIREC ataupun melaksanakan kawalan risiko, pengurusan risiko ini iaitu menghindarkan risiko kemalangan dan penyakit pekerjaan. Dapat menyediakan suasana kerja yang selamat dan harmonis, mematuhi perundangan, mengelakkan kerugian atau kos luar jangka, menjaga imej dan reputasi agensi, meningkatkan produktiviti, masa kerja, prestasi, menambahkan kesungguhan pekerja. Sudah semestinya lah pekerja rasa selamat, persekitaran yang kondensif serta menarik, jadi pekerja pun kesungguhannya pun meningkat. Okey, kesimpulannya di sini adalah memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal sains iaitu makmal STEM adalah asas dan menjadi kewajipan kepada organisasi. Pematuhan akta, OSA dan perundangan lain serta peraturan ataupun SOP berhubung keselamatan, kesihatan pekerjaan yang dikuatkuasakan adalah paduan dalam memastikan kualiti keselamatan dan kesihatan pekerjaan di makmal STEM. Hierarki kawalan risiko dan HIREC adalah petunjuk kualiti pengurusan risiko di makmal STEM. Hazard dan potensi risiko wujud dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Oleh itu, risiko keselamatan dan kesihatan tidak diurus dan dikawal. Semua ini boleh dilaksanakan dengan pengurusan dan prosedur yang cekap dan dalam menangani hazard. Dengan pengurusan hazard yang baik, kemalangan dapat dicegah atau dikurangkan dan seterusnya dapat mengelakkan dan seterusnya dapat memberi reputasi yang baik kepada organisasi. Jadi, tuan dan puan, nota-nota kita kongsikan dalam Telegram dan daripada kami di U-Science mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan dan puan, khususnya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan juga PPD yang terlibat, pejabat pendidikan daerah yang terlibat, serta guru-guru kaki tangan dan semua khususnya warga-warga pendidik lah
yang mengikuti siaran kita ini, dan kami di YouScience sentiasa membantu tuan dan puan khususnya di JPN dalam dalam memastikan makmal selamat dan sihat. Seterusnya hala 7 STEM itu adalah uh, dapat mencapai objektifnya lah kan. Untuk itu tuan dan puan sekali lagi dimohon berhubung dengan Cik Dakir bagi mendapatkan nota-nota dan sebagainya. Dari kami di YouScience, saya serta Ketua Unit YouScience Puan Nur Habibah mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan dan puan mengikuti siaran kami ini, dan untuk itu kita ucapkan selamat maju jaya dan kita akan berjumpa lagi pada siaran seterusnya. Dari itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada TS Muhin Haji. Baik, Cik Muhin, di sini kita ada peserta ada bagi 2 soalan. Mohon kalau dapat selepas 2 soalan ini kita akan buka kepada peserta-peserta yang lain, tetapi masa kita hanya ada 10 minit lah ya. Okey. Mohon untuk Cik Muhin jawab soalan-soalannya lah. Soalan 1 dan soalan 2. Terima kasih. Okey. Apa soalan dia, Cik Dakir? Okey. Soalan pertama, apakah risiko kepada pembantu makmal yang workstation-nya adalah bersebelahan dengan stor bahan kimia? Kita sudah terangkan tadi, antara risikonya, kita kena tengok jugalah apakah secara generalnya dia adalah chemical, tetapi chemical ini pun kita lihat dia ada kategori, kalau dia masuk dalam jadual kedua, dia adalah kategori terlarang. Tetapi sebenarnya chemical kategori terlarang tidak lagi diguna pakai, tidak lagi dibekalkan di mana-mana makmal kecuali makmal penyelidikan di universiti macam kami. Kalau di sektor pengajaran, dia tidak lagi dibekalkan. Sebab kenapa saya yakin menyatakan begitu, disebabkan chemical, pembelian bahan chemical pun dia perlu ada CHRA, Chemical Health Risk Assessor punya pentaksiran, yang mana pembelian bahan kimia itu perlu didaftarkan. Jadi saya yakin ianya tidak ada di makmal-makmal sekolah. Tetapi secara generalnya, bagi adakah bersebelahan dengan stor bahan, bagi secara generalnya, jika ada, tetapi ada juga chemical kan, tetap ada chemical, dan darjah resikonya adalah rendah, tetapi masih lagi ada potensi kan. Okey, untuk itu adalah dicadangkan bahawa mengikut hierarki kawalan risiko lah, iaitu mengasingkan stor, mengasingkan chemical itu daripada tempat bekerja tuan dan puan. Maksudnya di sini kita tidaklah duduk bersama dengan bahan kimia itu sendiri. Jika ruang itu terhad, kadang-kadang kita faham juga ruang yang terhad, maka kita gunakanlah storage cabinet lah, almari yang bertutup. Itu sudah memadai. Almari yang bertutup kan. Itu maksudnya. Jadi kita menggunakan hierarki kawalan risiko. Kalau tuan masih ingat lagi kan, kita punya hierarki kawalan risiko tu kita memang tak boleh hapuskan, sebab kita memang perlu buat pengajaran dan pembelajaran. Kita tak boleh menggantikan kerana mungkin chemical itu masih diperlukan, kan? Jadi kita perlu mengasingkan. Tapi kalau tak boleh diasingkan kerana bilik yang terhad ataupun ruang terhad, tetapi kita buat kawalan kejuruteraan, hierarki yang keempat, kawalan kejuruteraan, iaitu dengan meletakkan di tempat yang tertutup. Saya rasa tidak mungkinlah kita akan duduk bersama chemical yang terbuka. Ditambah lagi dengan kawalan pentadbiran, iaitu kawalan pentadbiran salah satu dia iaitu kawalan pentadbiran pemberitahuan, langkah-langkah keselamatan, signage dan peraturan, dan juga penjadualan bekerja kan. Diakhiri dengan menggunakan PPE kan, tetapi PPE bukanlah memastikan selamatlah. Saya rasa mungkin boleh menjawab, tapi yang risau tuan dan puan boleh berhubung dengan Cik Dakir, juga boleh berhubung dengan saya sendirilah nanti kan.
boleh berhubung dengan Cik Dakir, nanti Cik Dakir akan bagi maklumat lebih lanjut lah. Yang kedua adalah bagaimanakah menguruskan sisa bahan kimia hasil tindak balas daripada eksperimen sekolah, contohnya eksperimen ujian makanan menggunakan reagent melon. Hasil tindak balas daripada eksperimen ini perlu diuruskan. Bagaimana ya? Soalan yang sangat bagus. Soalan ini sangat bagus. Sebenarnya kita ada satu lagi, sebenarnya saya boleh jawab secara general, tapi kesimpulan saya cakap bagus kita buat latihan lah, latihan. Sebenarnya pelupusan bahan kimia ni seperti saya terangkan tadi, dia ada kategori 1 hingga 4 hingga 5. Tapi kalau melon ni saya rasa dia ni adalah inorganik, tapi dia menggunakan reagent inorganik lah. Dia adalah dalam kategori kategori 3. Jadinya cara dia adalah sisa-sisa itu tadi tu, reagent itu kita buang dalam botol yang berlabel. Kita buang dalam botol yang berlabel, jangan buang di sink. Kita buang dalam botol yang berlabel. Lepas tu kita menggunakan tanda signage yang standard. Signage yang standard. Maksudnya dia kategori apa nama chemical dia. Jadi untuk itu kalau yang ini dia masuk dalam kategori chemical yang keempat, kategori keempat, inorganik. Dia yang keempat dan dia adalah lambang-lambang dan simbol-simbol dia sendiri. Keserasian, tidak boleh bercampur dengan apa. Ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Jadi sebenarnya kita bagi nota juga. Kita ada bagi nota. Kaedah dia ada. So, untuk saya terangkan di sini, sebenarnya secara general saya boleh terangkan. Tapi ini adalah teknikal. Teknikal, dia memerlukan pengetahuan kimia sedikit, iaitu tindak balas kimia berlaku di antara bahan A dan bahan B. Dia perlu ada pengetahuan, ada tindak balas sedikit. Dan kalaupun tidak ada pengetahuan kimia, still okey juga. Yang penting kita faham simbol-simbol itu. Simbol-simbol itu. Ada kita share kita ada share di situ nota, ada nota. Tapi kalau mau bicara lebih cepat, cuba rujuk kepada SCW 2007 pindaan 2009. Pelupusan sisa kimia terjadual, ini adalah perkeliling daripada kualiti alam sekeliling. Okey. Jadi saya rasa Cik Dakir sudah terjawab. Ada soalan lain lagi Cik Dakir? Saya minta kepada peserta yang mana ada soalan, mohon kita buka ini untuk bersoal lah. Tapi 10 minit je. Okey, sementara menunggu soalan, untuk makluman, kita sebenarnya untuk di UMS sendiri kita ada mengendalikan kursus pelupusan sisa terjadual. Tapi itu mungkin kita boleh bincangkanlah macam mana kan. Sebab untuk mengendalikan sisa terjadual ini sebenarnya dia memerlukan latihan khusus lah sebenarnya. Okey, mohon jika ada kita boleh kongsi pengalaman tuan dan puan. Sementara menunggu soalan, mungkin saya boleh bercerita. Boleh bercerita Cik Dakir? Sementara menunggu soalan. Disilakan. Sudah. Okey. Tapi mohon kita punya peserta kursus terus interrupt saya jika ada soalan. Saya terus akan jawab. Okey, sementara menunggu soalan, di sini adalah sebenarnya kalau kita lihat kebanyakannya chemical ini perlu diselenggarakan dengan betul lah, khususnya pelupusan terjadual ni. Sebab apa yang berlaku kalau dahulu sebelum perkeliling ataupun perkeliling tu bukan peraturan kualiti alam sekeliling tahun 2007 pindaan 2009 diperkenalkan ataupun dikuatkuasakan, bagaimana sisa pelupusan ini dilakukan. Jadi kebanyakannya itulah sisa secara pembuangan bahan kimia secara terbuka kan. Jadi kalau ini
sebenarnya kalau ini berlaku sebenarnya memanglah kesannya kepada alam sekitar kita kan, sebab dia mengganggu rantaian makanan kan, rantaian makanan apabila larut resap kepada sungai, kepada tanah, kepada air, hujan turun meresap kepada sungai dan sebagainya. Mungkin kita merasa selamat sebab bukan berlaku di tempat kita, tapi air itu mengalir di mana-mana pun, sama ada saya ini orang Tuaran, sama ada kita di mana-mana pun, tetap sungai itu mengalir, kalaupun bukan di Sungai Tuaran, mungkin masuk di lautan, sama ada di Kota Belud pun menggunakan laut ada yang sama. Saya memang tinggal di Tuaran, tapi orang Kota Belud, jadi laut yang sama. Jadi ikan-ikan yang kita makan itu adalah rantaian makanan kan. Jadi dengarkah ada satu cerita kisah yang berlaku di Jepun, orang Jepun yang suka makan ikan kan. Coba kita search Google saja, type sana mani mata, yaitu apabila merkuri dilepaskan oleh industri masuk dalam perairan di laut situ kan, penduduk di situ ada gangguan saraf. Macam mana mau cakap ya gangguan saraf lah. Jadinya dia tidak dapat kawal dia punya pergerakan, dia tidak dapat dikawal, dia macam kekejangan lah. Coba type tuan, saya mohon, saya cakap pun payah sikit, jadi coba type mani mata, MANIMATA, Japan. Coba type, dia berlaku tahun 60-an lah, tak silap. Situ ramai yang meninggal lah, mati. Yang sedihnya, dia mati dalam keadaan suffer tau, menderita tau. Kalau mati terus okey juga, ini dia menderita sengsara. Ada pertanyaan, Cik Dakir? Okey, maksudnya kita sudah bagi peluang untuk menunggu soalan, tapi memandangkan tiada soalan. Tapi sebelum kita tamatkan sesi ini, saya nak maklumkan kepada semua peserta yang mana kita punya Google Meet ni sebenarnya saya sudah masukkan dia punya attendance saya akan sharekan kepada tuan-tuan attendance dia. Ni lah dalam Google Meet So nanti saya akan closekan kepada email tuan-tuan nanti ya. Okey, sekian, terima kasih. Saya rasa Cik Wen, kalau tidak masalah, saya rasa kita boleh tamatkan sesi kali ini. Dan mungkin kita akan serah kepada Encik Muhin kalau mau buat sesi seterusnya. Macam mana sih? Okey, terima kasih Dakir. Sekali lagi saya kami di USAID mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD, khususnya kepada Pengarah Pendidikan Negeri Sabah dan kepada Pengarah Pendidikan Negeri Sabah lah kena menjayakan rancangan ini. Juga terima kasihlah kita ucapkan kepada Encik Yahya yang banyak membantu kita dalam mengatur program ini, membuat penjadualan dan sebagainya. Terima kasih Cik Yahya. Tadi saya dapat menghubungi Cik Yahya disebabkan kita sedang bersiaran. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga PPD. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.